Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran online pada hari ini, hari Khamis 25 hari bulan 6 2020 adalah berkenaan dengan jirim. Jirim ni adalah dalam bab 5 tingkatan 1. JIRIM, jirim. Okey. Jirim ini adalah apa? Jirim ini adalah, kita tengok definisi jirim. Jirim adalah sesuatu bahan yang mempunyai jisim. Okey, mempunyai apa? Jisim. Jirim tu apa? Jirim itu adalah bahan. Bahan yang macam mana? Bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jisim tu apa? Okey, jisim tu maksudnya dia ada kalau kita kata dia ada berat. Bukan berat, kita katakan dia jisim. Contohnya, jisim dia punya unit adalah gram. Okey, dan memenuhi ruang. Dia mesti memenuhi ruang. Kalau dia tak mempunyai jisim dan tak memenuhi ruang, jadi dia bukan jirim. Contohnya apa? Bahan yang tak ada jisim. Bayang-bayang kita boleh timbang ke? Bayang-bayang kita boleh pegang ke? Tak boleh. Jadi bayang-bayang cahaya matahari merupakan bahan bukan jirim. Okey, jirim ni boleh dibahagikan dalam 3 keadaan. Okey, kita ada 3 keadaan jirim. Yang pertama gas, yang kedua cecair, yang ketiga pepejal. So, gas, cecair, pepejal merupakan jirim, tetapi keadaan yang berbeza. Okey. Kemudian untuk jirim ni, bahan ni, kita kena tahu dia punya sifat fizik. Tapi sifat fizik tu maksud dia apa? Sifat fizik tu maksud dia adalah kuantiti yang dapat diukur, dikenal pasti, contohnya rupa bentuk. Contoh kalau macam Maklimah bagi contoh orang. Orang, kalau kita nak tahu dia punya sifat fizik. Sifat fizik tu sifat fizikal. Benda yang kita boleh nampak. Benda yang kita boleh sentuh. Benda yang kita boleh rasa. Contohnya kalau orang. Sifat fizik dia apa? Sifat fizik dia, kalau orang kan, orang. So, dia ada kepala, dia ada tangan, dia ada kaki. Itu adalah sifat fizik. Benda yang kita boleh nampak, kita boleh ukur. Okey? Kalau untuk bahan, kita tahu dia punya takat lebur dia apa, kekonduktoran dia apa, takat pengaliran arus elektrik. Kita boleh ukur. So, benda yang kita boleh ukur, benda yang kita boleh kenal pasti, itu merupakan sifat fizik. Kita kata sifat fizikal lah. Benda yang kita boleh ukur. Okey, untuk jirim juga, kita kena tahu dia punya sifat kimia. Okey, sifat kimia tu pula apa? Sifat kimia adalah sesuatu bahan yang menunjukkan tindak balas terhadap sesuatu bahan yang lain. Contohnya sifat kimia ni, benda ni kita tak nampak. Kita hanya nampak apabila tindak balas tersebut berlaku. Contohnya pengaratan. Okey, bagaimana berlakunya pengaratan? Maksudnya apa? Maksudnya contoh besi. Besi, kalau dia terkena dengan air. Okey, kalau dia kena dengan air, dia akan berlakunya pengaratan. Okey, kenapa dia boleh jadi pengaratan? Sebab dia bertindak balas. Besi ni, dia bertindak balas dengan air, menyebabkan proses pengaratan berlaku. Okey, sifat fizik ni yang kita boleh nampak. Sifat kimia tu benda yang kita tak boleh nampak. Okey. Yang seterusnya, okey, jirim ni kita boleh kelaskan dia. Tapi macam mana kita nak kelaskan jirim ni? Okey, kita nak kelaskan gas, cecair, pepejal ni, keadaan semua ni, macam mana kita nak kelaskan dia? Kita nak pastikan bahan ni macam ni, bahan yang ni macam ni. Okey, cara kita nak kelaskan dia dengan cara melalui dia punya ketumpatan. Takat lebur, takat didih dengan keterlarutan. Okey, ketumpatan kita dapat kenal pasti melalui kita ambil jisim dia, kita bahagi dengan dia punya isi padu. Sebab tu kita kata ketumpatan
merupakan jisim perisi padu sesuatu bahan. Okey, nak lagi jelas, kita boleh kira ketumpatan sesuatu bahan melalui air. Okey, melalui air. Bagaimana kita nak tahu sesuatu benda tu tumpat atau tidak? Contoh, kita ambil seketul batu kita masukkan dalam ni. So, akan masuk batu dalam ni. Okey, bila batu tersebut tenggelam. Okey, bila batu tersebut tenggelam, kita katakan batu lebih tumpat daripada air. Maksudnya kita tahulah dia punya ketumpatan. Okey, kita ambil satu lagi bahan. Kita ambil bahan, contohnya minyak. So, minyak dia akan duduk kat bahagian atas ni. Okey, ni minyak. Okey, minyak dia akan duduk kat atas ni. So, kita kata apa dia punya ketumpatan dia? Ketumpatan dia, minyak kurang tumpat berbanding air. Kenapa? Sebab dia duduk kat bahagian atas. Jadi, ketumpatan ni, kita boleh ukur cara macam mana? Yang pertama, kita kira dia punya jisim, kita bahagikan dengan dia punya isi padu. Kalau kita tak boleh buat macam tu, kita nak buat macam mana? Kita guna air. Kita masukkan bahan tersebut ke dalam air. Kalau bahan tu tenggelam, maksudnya dia lebih tumpat. Kalau bahan tu timbul, maksudnya dia kurang tumpat. Jelas Okey. Yang seterusnya, kita nak kelaskan bahan tu menggunakan takat lebu. Okey, contoh kalau air. Air takat lebu dia 100 darjah Celsius. Ia ke 100 darjah Celsius? Bukan. Takat lebu air adalah 0 darjah Celsius. Takat lebu tu apa? Takat lebu adalah suhu di mana sesuatu bahan berubah. Okey, suhu di mana sesuatu bahan berubah dari apa kepada apa? Daripada keadaan pepejal kepada cecair. Okey, kalau dia berubah daripada pepejal kepada cecair, suhu tersebut kita panggil sebagai takat lebu. Okey, contoh air. Air takat lebu dia 0 darjah Celsius. Maksudnya apa? Pada 0 darjah Celsius, pepejal ataupun air batu tersebut akan berubah kepada cecair. Okey. Seterusnya takat didih. Takat didih yang kita tahulah. Yang kita tahu takat didih air. Takat didih air berapa? 100 darjah Celsius. Okey. Ni takat didih air apa? Air sulin tahu. Tapi kalau air garam ke, air gula ke, dia punya nilai tak sama. Dia mesti air tuling ataupun kita panggil air suling. Okey. Takat didih air suling adalah 100 darjah Celsius. Okey. Takat didih tu apa? Takat didih adalah suhu di mana sesuatu bahan berubah dari keadaan cecair kepada gas. Okey. Sebab tu kalau kita didihkan air daripada keadaan cecair tu, kalau kita nampak dia dah ada molekul-molekul udara tu, kita kata dia mendidih. Kita nampak dia punya uap air tu naik ke atas. Suhu tu berapa? Suhu tu adalah 100 darjah Celsius. Okey, dan seterusnya adalah keterlarutan. Keterlarutan bahan ni dia berbeza mengikut bahan tersebut. Okey. Nanti Maklimah akan send video berkenaan dengan keadaan gas cecair pepejal. Bagaimana keadaan ini? Kita lihat bahan tersebut dalam keadaan gas, bahan tersebut dalam keadaan cecair dan bahan tersebut dalam keadaan pepejal.